Okay guys, so welcome back. So hari ni kita nak overview untuk bab 4 pula. Bab apa bab 4? Bab 4 adalah berkaitan dengan haba, heat. Okay. Jadi kat sini kita nak cerita tentang apa? Untuk bab 4 ni. Okay, untuk bab 4 kita berkaitan dengan haba. Okay, jadi saya rasa ini overview, jadi ataupun korang punya recap untuk hadapi exam nanti. So basically dia ada tak banyak pun, section 4 haba. Haba sikit, keseimbangan terma. Lepas tu matang haba tentu, haba pendam tentu, graf sikit dengan hukum gas. Okey. Jadi, kita start dengan haba. Okey, haba kita akan masuk dengan keseimbangan terma. Apa tu keseimbangan terma? Okey. Keseimbangan terma ni basically, contoh saya bagi contoh ada yang hampa buat air panas. Hampa tak sudu. Sudu standard lah. Suhu dah rendah daripada air panas tak? Tapi bila nanti bila menambah suhu dengan air panas tu, sudu dengan air panas tu suhu dah sama. Yang tu ambil keseimbangan terma. Sebab kan tenaga ni tidak boleh dicipta, hanya boleh apa? Berubah bentuk kan. Jadi sebab tu lah tenaga tu tidak boleh diciptakan, namun dia boleh berubah-ubah bentuk. Okey. Jadi keseimbangan terma, bila dia akan sampai keseimbangan terma? Apabila tidak ada lagi pemindahan haba bersih dan suhu dah sama. Apabila dia telah penuh syarat-syarat dua ni, dia telah sampai keseimbangan terma. Jadi contoh keseimbangan terma kat sini. Okey, objek X dengan objek B. Objek X suhu dia 70, objek B 40. Bila dia bersentuh secara terma, maksud bersentuh secara terma ni maksud dia bersentuh antara objek ni. Jadi haba boleh mengalir. Itu maksud dia. Okey. Jadi haba boleh mengalir, haba objek panas akan diberikan kepada objek sejuk, dan objek sejuk pun akan bagi haba kepada objek panas. Tapi tenaga haba daripada objek panas ke objek sejuk adalah lebih tinggi. Sebab kadar pengaliran haba panas lebih tinggi daripada kadar panas sejuk. Maksud dia tenaga haba ni, panas ni akan lebih banyak tenaga daripada sejuk, tapi dua-dua stick akan bagi. Okey, sampai satu tahap kedua-dua objek ni mencapai tahap yang sama, suhu yang sama. 55, suhu sama 55, dan kadar pengaliran haba bersih dia sama. Kalau katakan kawan yang bagi 20 joule tenaga, dia ni pun akan bagi 20 joule tenaga. Macam tu maksud dia. Jadi hal itu take the question. Kalau berkaitan dengan keseimbangan terma. Jadi first mesti tentang sentuhan terma yang berlaku, lepas tu pengaliran haba, lepas tu mesti katakan keseimbangan terma tercapai dan akhir sekali suhu dah tercapai. Contoh kita bagi contoh. Okey, katakan manusia dia demam. Jadi dia akan apa? Dia akan ini termometer lah, bukan hisap rokok berasak tu, bukan. Ini sebab dia demam. Okey, dia demam dengan termometer. Okey, jadi macam mana nak tahu termometer? Okey, first sentuhan terma berlaku antara siapa dengan siapa? Sentuhan terma berlaku antara termometer dengan badan pesakit. Jadi kadar pengaliran haba akan berlaku daripada badan pesakit ke termometer. Okey, macam tu. Lepas tu keseimbangan akan tercapai. Jadi kadar pengaliran haba bersih adalah sifar. Sebab apa? Tadi mula haba manusia akan diberi kepada termometer sampai ke tahap suhu dia sama juga. Jadi kadar pengaliran haba bersih adalah sama. Jadi suhu badan pesakit dengan termometer, suhu antara badan pesakit dengan termometer adalah sama. Jadi keseimbangan terma tercapai. Bila nak jawab soalan ni, basically hamba kena tahu 4 poin lah. Sebenarnya 4 markah. First, tentang sentuhan terma, siapa sentuh terma siapa. Kemudian pengaliran haba, daripada objek panas ke objek sejuk. Lepas tu keseimbangan terma tercapai. Lepas tu cerita sikit tentang kadar pengaliran haba bersih. Kadar pengaliran haba bersih sifar, dan haba bersih adalah sifar. Kemudian suhu sama. Jadi dia telah mencapai keseimbangan terma. Okey, next, menentu ukur termometer. Nanti apa akan masuk untuk ukur termometer. Macam mana orang-orang tentu ukurkan termometer sebelum adanya. Yang ni dah tak masalah. Sebab apa? Yang ni kan ada sengkatan macam-macam. Dulu tak ada sengkatan macam-macam. Macam ni tak nak tentu ukur kan. Okey, nak tentu. Jadi dekat sini kita akan tentukan menentu ukur termometer. Next kita akan cerita tentang menentu ukurkan termometer. Okey, untuk tentukan termometer saya bagi formula ni. Ni lain sikit dengan formula KSSM, tapi dia still guna.
Jadi L theta tolak L kosong over dengan L100 tolak L kosong darab 100%. Okey, macam mana dah? L theta ni adalah panjang yang dicari. L kosong ni adalah awal-awal sekali, sebelum suhu tu naik, berapa L kosong dia, ataupun saya nak bagi takat berkurah dia punya keyword. Kemudian L100 total, bukan yang cari L100 total semua panjang dia berapa, ataupun nak bagi takat didih. Lepas tu tolak sama dengan L kosong, betul tak? 100. Yang ni saya dah buat dalam soalan ni. Dalam soalan nanti cek boleh dalam soalan macam mana. Yang ni sebab video ni saya nak buat ringkas dan padat, jadi mesti saya letakkan translate itu lah. Cuma saya tunjuk formula, saya tahu macam mana nak guna, macam tu je. Nanti nak praktikkan, nanti dalam saya dah buat awak tak makcik. Okay, saya dah buat dekat video yang next soalan. Okay, kemudian kita tengok tentang dua benda, muatan haba tentu dengan haba penentu. Okay, basically formula dulu tengok. Q untuk muatan haba tentu, Q equals to MC theta, dan untuk haba penentu Q equals to ML. Okay, ini tak kisah, Q adalah energi, mass ni adalah muatan haba tentu, dan ni adalah theta perubahan suhu. Okey, untuk muatan haba tentu, bila haba tengok ada theta kat sini, maksud dia akan berlaku apa? Akan berlaku perubahan suhu, tapi fasa dia tidak akan berubah. Okey, untuk haba pendam tentu pula, haba tengok Q equals to ML. Okey, ada theta tak? Ada perubahan suhu tak? Tak ada. Jadi suhu dia sama, cuma apa berubah? Fasa dia berubah. Okey, jadi tengok satu Okey, untuk muatan haba tentu Q equals to MC theta. Suhu berubah betul tak? Suhu dah berubah sebab ada theta, jadi suhu berubah, fasa akan sama. Jadi maksudnya apa? Q adalah jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Jadi jumlah suhu yang diperlukan untuk menaikkan apa? Menaikkan suhu, untuk menaikkan suhu sebanyak mana? 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Yang ni untuk unit dia. Okay, nice. Untuk muatan haba tentu ada dua, muatan haba tentu tinggi dengan muatan haba tentu rendah. Kita tahu maksud muatan haba tentu adalah jumlah haba yang diperlukan. Jadi bila tinggi, dia perlukan jumlah haba yang tinggi. Untuk panas, untuk naik dari 1 darjah Celsius, dia perlukan jumlah haba yang tinggi. Jadi basically dia akan lambat panas dan lambat sejuk. Untuk muatan haba tentu rendah, dia perlukan tenaga sikit je untuk naikkan 1 darjah Celsius. Jadi dia cepat panas dan cepat sejuk. Okey, jadi Q ni kalau dah bagi haba terus tak masalah. Tapi kerana soalan elektrik, dia bagi haba alat elektrik. Kalau alat elektrik, tenaga digunakan tenaga elektrik. Jangan guna formula ni PT ataupun tenaga kinetik. Kalau tenaga kinetik gunalah 1/2 mv kuasa 2. Katakan guna tenaga elektrik, apa gunalah PT equals to MC theta P power T time, macam tu. Guna ikut kesesuaian soalan. Okay, next. Muatan haba pendam tentu. Haba pendam tentu adalah kuantiti haba yang diserap ataupun dibebaskan. Tiba apa cantik boy, aiskrim pula. Okey, kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa perubahan suhu. Sebab apa disebut tanpa perubahan suhu? Sebab dalam formula pun Q equals to ML. Ada perubahan suhu tak? Tak ada pun. Dia hanya berlaku perubahan fasa. Jadi haba yang diserap atau dibebaskan untuk perubahan fasa bagi 1 kg bahan tanpa ada perubahan suhu. Jadi kat sini haba pendam tentu ada dua, haba pelakuran dengan penguapan. Pelakuran apa dah? Pelakuran daripada pepejal kepada liquid, penguapan wap, ingat wap, daripada liquid kepada gas. Ini tak ada apa pun. Mesti penggunaan sama, cuma nama dia lebih spesifik. Okay, ni kita tengok. Okay, katakan kat sini objek tu adalah pepejal, kita panaskan ais. Okay, kat sini semasa dia berada pada fasa ini, suhu dah berubah. Suhu dah berubah daripada katakan -7 sebelum kosong. Ada berubah daripada -7 kepada kosong. Apabila suhu berubah, apa dia punya jenis haba? Dia menggunakan muatan haba tentu, nampak? Dia menggunakan muatan haba tentu. Sebab apa? Suhu berubah. Jadi kat sini fasa berubah. Apabila suhu berubah, fasa akan still sama. Jadi di sini akan jadi hanya dah pepejal. Okey. Next, dekat sini pula. Sini. Tengok, suhu berubah tak? Suhu tak berubah, maksudnya dia haba pendam tentu. Apabila suhu tak berubah, fasa dia berubah. Fasa dia akan berubah. Di sini pepejal tambah cecair. Nampak? Sini pula. Okey, dari sini dengan sini. Okey, suhu berubah. Suhu berubah sebab apa? Suhu semakin bertambah. Jadi dia akan muatan haba tentu. Apabila muatan haba tentu, suhu bertambah, fasa dia akan sama. Jadi di sini adalah semua akan dah jadi cecair dekat sini. Sini pula.
Suhu tak berubah, tapi fasa akan berubah. Dia adalah haba pendam tentu. Jadi sini adalah cecair tambah pepejal. Sini pula adalah cecair tambah pepejal pula. Pepejal tertambah astagfirullahaladzim. Ini adalah, di sini cecair tambah gas, dan sini adalah totally gas. Okay, next kita tengok hukum gas. Hukum gas kita tambah. Hukum gas sama dengan apa dengar pula. Apa tengok ni lah, bentuk ni. Banyak bentuk ni je guys. Bentuk ni dah berjawab semua hukum gas yang ada. PVT. Kalau depan-depan saya suruh menari tau. PVT. PV adalah void. Apa hubungan P dengan V? P dengan V adalah berkadar songsang. Sebab apa? Sebab satu ke atas, satu dekat bawah. Jadi berkadar songsang. Kalau pressure bertambah, volume dia akan berkurang. Kalau volume dia bertambah, pressure dia akan berkurang. Macam tu. Ini formula dia ni. V1 equals to P2 over 2. Macam tu juga dengan V dan T. Sini Bot, charge, gelu Z. Contoh pressure, katakan bola pinball kemat. Ni akan berkaitan dengan suhu. Pressure dengan volume. Katakan kita tiup bola ni. Bola kecil, kita tiup lama-lama dia jadi besar-besar. Kita tiup lama-lama, pressure dalam ni akan bertambah, betul tak? Pressure sebab kita tiup angin, betul tak? Kalau kita tiup angin, kita tiup. Okey. Pressure ni akan lama-lama tiup, pressure akan bertambah. Bila pressure bertambah, tak boleh dulu. Okay, next kita akan masuk dengan hukum gas. Hukum gas basically hampa kena tahu yang ni je, bentuk yang ni je. PVT, pressure, volume, temperature. Hampa ingat bentuk ni, insyaAllah dah bergawang lagi, insyaAllah boleh jawab soalan tak. Ke depan-depan saya suruh menari. PV, VT, PT. Ini pressure, volume, temperature. Untuk PV adalah Bot, VT adalah charge, dan PT adalah gelu Z. Bot, charge, gelu Z. Okay, kita tengok Bot dulu. Bot adalah PV. Jadi sini darab, sini dua ni adalah bahagi. Jadi dia akan berkadar apa ni? Berkadar songsang. Kalau pressure bertambah, volume dia akan berkurang. Kalau volume bertambah, pressure dia akan berkurang. Macam tu. Ni formula. Ini sebenarnya basically dia akan bagi dua objek dan hampa perlu comparekan. Okay, next adalah charge. Charge V over T. Hubungan dia adalah berkadar terus. Kalau volume bertambah, temperature pun bertambah. Kalau temperature berkurang, volume pun akan berkurang. Macam tu. Contoh bola pinball, volume ni sikit. Bola pinball, okay, dia kemat betul tak? Allah, katakan bola pinball tu memang betul bijak bola pinball. Maksudnya orang berendam dalam air panas. Apabila rendam air panas, suhu dia akan bertambah. Jadi volume dalam ni pun akan bertambah. Sebab habis suhu bertambah, tenaga kinetik dalam ni akan bertambah. Zara-zara bergerak sampailah dia jadi bulat balik. Sebab tu volume dia akan bertambah apabila temperature bertambah. Macam tu. Untuk gelu Z pula. Gelu Z adalah pressure over temperature. Jadi dia punya berkadar apa? Berkadar terus. Apabila pressure bertambah, temperature pun akan bertambah. Sebab bila panas, pressure tu akan semakin tinggi lah. Sebab zarah-zarah tu semakin bertenaga tinggi, dia semakin laju, tenaga kinetik dia semakin laju. Macam tu. Jadi formula P1 over T1 equals to P2 over T2. Jadi basically untuk bab 4, chapter 4 kita cerita pasal tu je. Simple, bab 4 ni simple lah. Jadi senang bab 4 ni. Hampa tengok balik, dan nanti saya rasa bab 4 ni saya dah buat soalan. Nanti hampa tengok balik soalan bab 4. Jadi sampai situ saja. Nanti untuk chapter lain saya akan post untuk chapter lain pula. Jadi this is just overview atau recap korang dapat. Untuk detail korang boleh lah tengok channel-channel yang lain, ataupun aja saya akan buat video, ataupun study dan kelas. Study jangan tak study. Okay, bye. Jadi see you in the next video. Assalamualaikum.